wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Adib Azhari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru. Yang dihormati Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru. Yang berbahagia Insinyur Hajah Nadatul Shimah binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru, barisan ketua jabatan yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi bin Abu Bakar, pendakwah bebas dan merupakan penceramah jemputan kita pada pagi ini. Juga yang berusaha Ustaz Muhammad Aiman bin Ahmad, pegawai Ahliwal Islam Majlis Bandar Johor Bahru, tuan-tuan warga kerja Majlis Bandar Johor Bahru, seluruh penduduk ataupun warga Bandaraya Johor Bahru dan sesiapa sahaja yang dapat bersama-sama kita dalam live streaming program pembudayaan Al-Quran dan Tazkirah pada hari Khamis ini 29 Julai 2021 Masihi bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1442 Hijriah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam satu suasana yang penuh barakah dan insya-Allah kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-89 dan sebelum itu marilah sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan kita berzikir Asma Al-Husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتهم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتهم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتدان به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل مألوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المنتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah SWT kerana kita dapat sama-sama dalam selawat tafrijiyah dan zikir Asmaul Husna. Dan seterusnya kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-89. Itu saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Aiman dan Ustaz Fakhur Razi untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat, sedang mereka sebelum itu sentiasa mohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang kafir ingkar itu. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya yang wahyu kepada sesiapa yang kehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada yang telah diturunkan oleh Allah, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar, lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman? ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa, membawa keterangan yakni mukjizat, kemudian kamu menyembah yakni patung anak lembu sepeninggalannya. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Dan ingatlah, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, semasa kami angkatkan bukit Tursina itu ke atas kamu, yakni sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu dengan bersungguh-sungguh, dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah yang dipatung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka. Dengan sebab kekufuran mereka, katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu, kalaulah kamu orang-orang yang beriman. Sambung satu muka surat ni. Boleh. Baik. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu, maka cita-citakanlah mati, yakni supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما هو بمنزهزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون. Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia hidup 1000 tahun, padahal umur panjangnya demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين. Sesiapa memusuhi Allah, yakni dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Patutkah yakni mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu, dan patutkah tiap-tiap mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ رفيق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون. Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui yakni kebenarannya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benarlah firman-firman Allah yang Maha Agung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Macam ni tu Haji terus Tuan Haji Saleh. Terus baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Datuk Bandar, yang dimuliakan Tuan Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman, sahabat saya Fadil Ustaz Aiman bin Ahmad, dan seterusnya kepada seluruh anggota dan kaki tangan Majlis Bandaraya Johor Bahru, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi insya-Allah dalam masa yang berbaki ini kita akan kongsikan sedikit satu perkara yang sangat penting untuk kita ambil berat dan kita ambil tahu tentangnya, iaitu berkaitan dengan doa. Waktu-waktu PKP ini jarang orang nak sebut tentang bab doa. Bahkan kalau orang tu sebut tentang bab doa, bahkan orang tu akan dikecam dan dituduh sebagai orang yang hanya bertawakal, tidak bergantung kepada asbab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah satu tajuk yang sangat penting dan perlu kepada kefahaman, kerana setengah orang itu menganggap bahawa apabila kita telah dikurniakan dengan kemewahan dan kesenangan, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala telah sayang dan Allah Taala telah redha kepadanya. Bila dia berada dalam kesusahan, berada dalam kepayahan, dalam kemiskinan, tekanan dan sebagainya, dia menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi memandang kepadanya dan melihatnya sebagai orang yang berdosa. Sedangkan itu adalah pemahaman yang salah, kerana akidah kita menyebut bahawa sama ada kita berada di dalam kesusahan ataupun berada di dalam kesenangan, selagi mana kita hidup di atas dunia, maka semuanya itu menjadi ujian kepada kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Allah Taala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Allah Taala yang ciptakan kematian dan Allah Taala juga yang ciptakan kehidupan supaya menguji kamu siapa yang paling baik, paling elok, paling betul sekali, paling baik sekali amalannya. Jadi kita kena faham, selagi mana kita hidup di atas dunia, senang macam mana sekalipun, susah macam mana sekalipun, semuanya tetap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan kesusahan dan kefakiran yang ada pada kita itu boleh menjadikan kita seorang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada juga setengah orang dengan kefakiran itu menjadikan dia orang yang jauh dengan Allah Taala, bahkan menjatuhkan dia ke lembah kekufuran. Sebab itu di antara doa yang diajarkan kepada kita untuk kita baca pada waktu pagi dan petang dalam maksurat, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau daripada kekufuran dan kefakiran. Sebab kadang-kadang dengan kefakiran seseorang itu dapat menyebabkan dia terjatuh ke lembah kekufuran. Dan begitu juga dengan kekayaan. Kadang-kadang dengan kekayaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, maka dia gunakan kekayaannya itu untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan dia orang yang dekat dengan Allah Taala. Dan ada juga orang yang Allah Taala berikan kepadanya kekayaan, tetapi dia tidak menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Taala, bahkan menjadikannya orang yang makin jauh pada Allah Taala. Dia lupa tentang Allah, dia lupa tentang akhirat. Dia ada menyangka harta yang ada padanya itu akan kekal sampai bila-bila, dapat memanjangkan usianya sampai bila-bila tak mati-mati. Ini Allah Ta'ala cela dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Orang yang celaka itu antaranya iaitulah yang mengumpulkan harta, kerjanya mengumpulkan harta dan dia menyangka dengan harta yang Allah Ta'ala beri kepadanya itu dapat menyebabkan dia kekal hidup di atas dunia. Itu yang kita bimbang. Kaya-kaya tapi tidak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini kita kena perbetulkan, sama ada kita berada dalam kesusahan, kefakiran, tekanan dan sebagainya, ataupun kita dikurniakan dengan kesenangan, kemewahan harta dan sebagainya.
tetap semuanya itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana selagi mana kita hidup di atas dunia, belum meninggal dunia, belum lagi menuju ke hari akhirat, belum lagi masuk ke dalam syurga ataupun neraka, maka kita semua tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itulah kita nak tekankan masalah doa di sini. Masalah doa di sini, Nabi SAW menyebut kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, walaupun hadis ini dihukumkan dhaif oleh sekalian ulama-ulama hadis, tetapi maknanya kita nak kena tahu juga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak bagi ibadah, mukhul ibadah. Mukh ini dengan makna otak. Maknanya doa itu menjadi core, menjadi center kepada ibadah. Apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Adakah ibadat-ibadat yang lain yang kita kerjakan itu tidak menjadi ibadat yang utama? Contoh macam kita semayang. Semayang ni disebut sebagai imaduddin, tiang agama. Kalau semayang kita Allah Ta'ala terima, maka barulah Allah Ta'ala terima amalan yang lain. Kalau semayang kita Allah Ta'ala tolak, Allah Ta'ala tak terima amalan kita yang lain. Tapi kenapa sembahyang tidak dijadikan mukhul ibadah, center otak kepada ibadah sebagaimana doa? Kerana bila kita sembahyang, walaupun sembahyang adalah ibadat yang paling asasi, yang paling utama, tapi kadang-kadang bila kita sembahyang, tumpuan kita tidak kepada Allah, bahkan kepada yang lain. Tengah sembahyang lah boleh fikir macam tu, boleh fikir macam ni. Tengah sembahyang lah boleh teringat barang hilang letak dekat mana. Macam pernah cerita ada seorang anak murid, dia dia nak bermusafir, lalu dia simpan hartanya dia simpan bawah tanah. Zaman dulu mana ada peti besi. Jadi dia nak musafir, disimpan macam harta karun lah, disimpan dalam tanah. Dia bermusafir, bila dia balik semula, dia nak cari harta dia tak ingat kat mana. Maka dia pun jumpa dengan seorang tuan guru, tanya masalah dia. Kata tuan guru ni, kau semayang 2 rakaat. Kau ambil uduk dan semayang sunat 2 rakaat. Dia pun ambil uduk dan semayang sunat 2 rakaat. Tengah-tengah semayang, belum habis semayang lagi, tengah semayang baru dia teringat dekat mana tempat yang dia simpan harta dia dulu sebelum dia musafir tu. Nampak? Jadi maknanya semayang ni walaupun dia jadi ibadat yang paling utama, kadang-kadang kita semayang dalam keadaan tidak khusyuk. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji. Haji dengan umrah sebagai contoh. Kita orang Melayu, budaya orang Melayu mana boleh pergi haji umrah siap-siap. Tahu-tahu pergi je haji umrah. Tak boleh. Tak bagi tahu jiran, tak bagi tahu saudara, tak boleh. Kita kena beritahu. Yang mana memungkinkan timbulnya perasaan riak dan menunjuk-nunjuk terhadap apa yang kita buat. Walaupun ibadatnya ibadat yang hebat, ibadat yang besar dan sebagainya, tetapi kemungkinan untuk menjadikan ibadat itu terpesong daripada tujuan yang asal itu boleh berlaku. Adapun doa, kalau kita tengok doa apa yang kita buat. Doa yang kita buat ialah kita bermunajat, kita berdoa dan kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menadah kedua tangan kita, tapak tangan kita menadah ke langit. Tapak tangan kita menadah ke langit. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadarruan, secara maknanya merendah diri, secara hina, dan kita merasakan bahawa kita ini tidak ada apa-apa di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya daripada zahir perbuatan itu menunjukkan sifat ubudiyah, sifat perhambaan yang sempurna itu dapat dijelmakan daripada doa. Apabila seorang hamba itu berdoa pada Allah Ta'ala, dia meminta dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah yang menjadikan doa itu sebagai center kepada ibadah, sebagaimana yang kita mungkin tidak dapat lihat dan kita tak dapat terjemahkan dalam ibadat-ibadat yang lain. Maka oleh kerana itulah diajarkan kepada kita bahawa doa ini kita jangan hanya baca jangan hanya kita jadikan doa ini sebagai tempat untuk kita memohon apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jadikan juga doa sebagai tempat untuk menunjukkan perhambaan kita yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis kita sebut tadi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak center core kepada ibadah. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita. Ini salah faham setengah orang. Setengah orang apabila dia berdoa, dia hanya berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu susahnya. Waktu senang dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia buat apa yang dia nak. Bila datang kesusahan, Allah Ta'ala timpakan kepadanya kesulitan dan kesusahan.
barulah dia teringat balik nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan itu bukanlah konsep doa yang sebenarnya yang diajarkan kepada kita. Yang diajarkan kepada kita, oleh kerana doa ini adalah ibadah ubudiyah yang sempurna kepada Allah Taala, maka sebab itulah diajarkan kepada kita supaya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di waktu senang ataupun di waktu susah. Sama ada di waktu senang ataupun di waktu susah. Kalau kita baca dalam surah, kita baca dalam surah As-Saffat, bila mana Allah Taala ceritakan tentang keadaan Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh seekor ikan yang besar. Apa Allah Taala kata? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus itu tidak menjadi orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya kami akan biarkan kami akan biarkan dia duduk dalam perut ikan itu sehinggalah hari dibangkitkan, sehingga hari kiamat dia Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Tapi oleh kerana Nabi Yunus adalah orang yang musabbihin, orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah Taala, maka Allah Ta'ala lepaskannya daripada kesulitan yang sedang dihadapi. Kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah Ta'ala guna, kalau dalam ilmu bahasa Arabnya dipanggil isim fa'il. Falaula annahu kana minal musabbihin. Bertasbih itu adalah satu perbuatan. Dia bukan nama. Dia adalah perbuatan. Bertasbih kepada Allah, itu adalah perbuatan. Tetapi oleh kerana Nabi Yunus alaihi salam ini telah sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melazimi tasbih dan melazimi ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejak daripada belum dia ditelan oleh ikan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dia daripada kesusahan tersebut. Setengah orang ingat Nabi Yunus hanya bermunajat pada Allah Taala, berdoa pada Allah supaya dilepaskan daripada peranggap ikan tu bila dia dah duduk dalam perut ikan tu. Tak. Sebab tu kata ulama berdasarkan ayat ini, sebab tu Allah Taala guna isim fa'il. Maknanya perbuatan, tindakan, amalan yang telah menjadi nama kepadanya. Musabbih, bubuh mim kat depan tu dipanggil isim fa'il. Jadi Allah Taala tak kata falaula annahu kana minal ladzina yusabbihun. Tak. Tapi Allah Taala kata minal musabbihin. Maknanya ada bubuh mim kat depan tu, maknanya perbuatan bertasbih pada Allah Ta'ala itu, oleh kerana Nabi Yunus telah melazimi tasbih bermunajat pada Allah Ta'ala, maka perbuatan itu telah jadi nama kepadanya. Macam kita belajar Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca nama-nama yang, kalau dalam riwayat Tirmizi itu sebut 99 lah. Kalau yang macam kita baca tadi tu. Dan kalau kita baca semua tu menunjukkan dia bukan nama, dia adalah sama ada sifat ataupun af'al, sifat ataupun perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana contoh Allah Taala namanya antaranya disebut Al-Ghaffar, Tuhan yang sangat mengampunkan dosa hamba-hambanya. Baik, sejak bila Allah Taala mengampunkan dosa hambanya? Adakah lepas Allah Taala ciptakan makhluk dan hambanya? Tak. Bahkan sejak belum diciptakan manusia, sejak azali lagi Allah Taala memang telah ada sifat Al-Ghaffar. Jadi Al-Ghaffar ini adalah sifat perbuatan. Tapi nak cerita sifat ini telah melazimi Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Taala sejak daripada azali lagi, maka perbuatan ini telah naik kepada jadi nama Allah Taala. Al-Asma'ul Husna. Macam contoh ginilah, kalau ada orang yang kuat bohong, kalau sekali dua kita kata dia tu kuat bohong. Tapi kalau jenis dah hari-hari kerjanya bohong, bohong tu jadi nama dia. Kita panggil si pembohong. Itu. Perbuatan bohong itu telah jadi nama baginya. Maka begitulah juga dalam konteks ayat ini. Bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepadanya, berdoa pada Allah Taala. Nabi Yunus, Allah Taala sampai peringkat Allah Taala jadikan perbuatan tasbih dan berzikir pada Allah Taala itu jadi macam nama baginya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Sebab tu ada ulama tafsir disebut apa? Maknanya Nabi Yunus sejak daripada waktu dia senang pun dia telah bermunajat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang menyebabkan mudah Allah Taala nak selesaikan masalahnya, Allah Taala keluarkannya daripada perut ikan tersebut. Maka sebab itulah menjadi pengajaran juga kepada kita,
Apabila kita nak berdoa, kadang-kadang kita baca kenapalah bila kita doa Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita. Kenapalah masa doa kita tengah susah Allah Ta'ala tak sampaikan hajat kita. Sebab apa? Mungkin inilah antara puncanya kerana kita hanya ingat akan Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala hanya di waktu susah kita, sedangkan di waktu senang kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baca dalam kisah peperangan Badar. Nabi SAW bahkan pada waktu malam sebelum waktu perang tu, sebelum malam peperangan tu, Nabi bersama-sama dengan sahabat, Nabi pergi ke battle site, tempat perang tu. Nabi tunjuk dengan tangannya, hadza masra'u fulan, hadza masra'u fulan, hadza masra'u fulan. Besok kita perang, ni besok tergolek kat situ, ni besok mati kat situ, ni besok kena pancung kat situ. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjanjikan bantuan dan kemenangan pada Nabi SAW. Tapi apa Nabi buat? Adakah Nabi bersonok dan Nabi sembelih unta yang digunakan untuk buat perang sebab Allah Ta'ala dah janjikan dengan bantuan dan dah janjikan dengan kemenangan? Tak. Bahkan Nabi SAW, walaupun Allah Ta'ala dah janjikan dengan bantuan, Nabi tetap terus bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sampai sebelum perang pun disebut Nabi mengangkat kedua tangannya tinggi, Nabi angkat ke langit sehingga nampak putih bawah ketiak Nabi SAW. Nabi kata apa? Allahumma in tuhlika hadhihi al-isabah lan tu'bada fil ard. Ya Allah, kalaulah engkau kalahkan kumpulan ini, maka nescaya engkau tidak akan diabdikan lagi atas muka bumi. Maknanya bukan Allah Ta'ala, bukan Nabi ubud Allah Ta'ala. Tapi maknanya Nabi SAW minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jangan kalahkan tentera Islam ini. Sedangkan Allah Ta'ala dah janjikan dengan bantuan. Nabi doa dengan sungguh-sungguh. Sehingga Sayyidina Abu Bakar yang berada pada masa itu rasa kesian dekat Nabi. Dia pun dekat dengan Nabi SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, hasbuka ya Rasulullah. Cukup wahai Rasulullah, inna allaha munjizu wa'dah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tetap akan menunaikan janjinya. Maknanya nak tunjukkan pada kita petunjuk daripada Nabi SAW. Maknanya berdoa itu bukan hanya di waktu susah, tapi berdoa dan ingatlah Allah Ta'ala itu di waktu senang. Mudah-mudahan apabila kita di waktu susah, senang untuk Allah Ta'ala makbulkan segala permintaan kita. Sebab tu Nabi ajar, Nabi sebut, kita baca dalam hadis 45 Nawawi kan, ada riwayat sebut, ta'arraf ila Allahi fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenallah Allah, ingatlah Allah di waktu senangmu, maka nescaya Allah Ta'ala akan ingat di waktu susahmu. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita sebab kita ingat Allah Ta'ala waktu susah je, waktu senang kita lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala kita pun tinggalkan. Sebab tu daripada satu sudut yang lain dia ajarkan pada kita bila kita berdoa, bukan saja kita meminta kepada Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga minta kepada kita supaya laksanakan, tunaikan apa yang diminta kepada kita untuk kita buat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila ada di kalangan hamba-Ku yang bertanyakan kepadamu wahai Muhammad SAW, katakanlah aku ini dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa mereka sekiranya mereka berdoa kepadaku. Tapi baca sampai habis. Setengah orang baca sampai situ je. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi baca penghujung ayat tu, Allah Ta'ala kata apa? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka hendaklah kamu jawab apa yang aku nak dan berimanlah kepada aku, mudah-mudahan kamu jadi orang yang terpimpin, yang diberi hidayah. Maknanya kena ada dalam bab doa ni Allah Ta'ala buat nego dengan kita. Maknanya oleh kerana aku telah menjawab permintaan kau, aku telah memakbulkan apa yang kau minta daripada doa-doa yang kau baca, maka menjadi tanggungjawab engkau sebagai hamba aku untuk laksanakan apa yang aku suruh dan hendaklah kamu beriman padaku. Ni kadang-kadang macam kata salah seorang daripada guru kami, dia kata, orang bila dia doa, dia jadikan Allah Ta'ala ni macam kuli dia pula. Dia jadikan Allah macam kuli. Ya Allah, aku nak tu, aku nak ni, aku nak senang, aku nak kaya, aku nak rumah banglo, aku nak kereta Mercedes. Doa macam-macam. Tapi apa yang Allah Ta'ala minta pada dia, satu pun dia tak buat. Apa yang Allah Ta'ala nak daripada dia, itu dia tak buat. Dia hanya harapkan pemberian dan kurniaan daripada Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama, apa yang Allah Ta'ala nak daripada dia, dia tak buat. Maka macam mana Allah Ta'ala nak makbulkan doanya? Maka di situlah kita kena muhasabah, bahawa doa itu ada dia punya fiqahnya. Ada caranya, bukan sekadar kita minta kepada Allah Ta'ala, tetapi bagaimana kedudukan kita, bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, adakah kita melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan yang terakhirnya, bolehlah saya simpulkan, kemudian yang terakhirnya, kalaulah Allah Ta'ala tidak memakbulkan juga doa kita,
maka kita tetap terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sampai ujung usia tu Allah Taala tak makbulkan doa kita. Kata ulama, bila kita berdoa boleh jadi 3 benda. Yang pertama, sama ada Allah Taala makbulkan doa kita sebagaimana yang kita nak bulat-bulat. Kalau A kita minta, A lah Allah Taala beri. Kalau B kita minta, B lah Allah Taala beri. Boleh jadi macam tu. Yang kedua, sama ada kita doa pada Allah Taala, kita minta sesuatu, tapi Allah Taala beri kepada kita sesuatu yang lain yang kita tak minta dalam doa kita. Boleh jadi macam itu. Kerana Allah Taala tahu apa yang terbaik bagi kita. Macam tu, contoh kita minta kaya pada Allah Taala tak beri kaya, Allah Taala beri kesusahan pada kita. Sebab Allah Taala tahu kalau hamba aku ni diberi kekayaan, dia lupa pada aku, maka elok jadi fakir. Gitu contohlah. Maka Allah Taala beri kepadanya selain daripada apa yang dia minta. Yang kedua. Yang ketiga, Allah Taala tak beri sama ada apa yang dia minta ataupun selain daripada apa yang dia minta di atas dunia, tetapi Allah Taala jadikan doa itu sebagai satu fadilat baginya dan Allah Taala akan beri kepadanya sesuatu yang lebih baik nanti di hari akhirat. Maka sebab tu kita jangan putus untuk berdoa. Kerana kita kena ingat kehidupan kita tidak hanya terputus di atas dunia, bahkan kehidupan kita akan terus sampai hari akhirat. Bahkan akhirat itulah kita akan hidup selama-lamanya, tak ada penghujungnya. Itu. Jadi kita nak mana? Adakah kesenangan yang sementara atas dunia ataupun kesenangan yang kekal abadi di hari akhirat? Mana satu kita nak? Fikirlah sendiri kan. Fikirlah sendiri. Sebab tu daripada satu bab jangan putus asa. Macam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ni dia lawan Firaun. Ya Allah, Firaun ni jahat. Macam ni kita nak sebut. Segala mak bapak kejahatan semua daripada Firaun. Memang jahat semua Firaun ni. Sampai Nabi Musa berdoa pada Allah Taala supaya Allah Taala hancurkan Firaun. Rabbana tmis ala amwalihim wasdun ala qulubihim wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Ya Allah, ni maknanya Nabi Musa memang dah geram semua. Ya Allah, hancurkan hancurkan hati mereka dan keraskan hati mereka sehingga mereka tidak beriman kepada Engkau. Sampai peringkat macam tu. Sehingga mereka tidak beriman kepada Engkau, mereka tidak beriman kepada Engkau dan sehingga mereka dapat melihat azab yang sangat pedih. Hancurkan hati mereka, keraskan hati mereka, mereka tidak beriman sehinggalah mereka melihat azab Engkau ya Allah yang sangat pedih. Kemudian ayat lepas tu Allah Taala kata apa? Qala qad ujibat da'watakuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Allah Taala kata apa? Telah dijawab permintaan doa kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah Taala dah jawab doa mereka. Tapi kata ulama tafsir, berapa lama jarak antara doa Nabi Musa yang suruh Allah Taala hancurkan Firaun dengan tempoh Allah Taala makbulkan doa Nabi Musa ini? Kata ulama tafsir, iaitulah selama 40 tahun. Selama 40 tahun, maknanya bukan Nabi Musa doa malam ni, besok tu Allah Taala hancurkan Firaun. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun besoknya. Tak. Bahkan Allah Ta'ala tangguhkan permintaan Nabi Musa itu selama 40 tahun. 40 tahun. Kita dalam COVID ni baru setahun lebih, setahun setengah, dekat 2 tahun. Baru 2 tahun. Bandingkan dengan apa yang ditimpa oleh Nabi Musa, 40 tahun baru Allah Ta'ala makbulkan permintaan dan hajatnya supaya Allah Ta'ala hancurkan Fir'aun. Maka sebab itulah kita dalam bab doa ni, kita jangan putus asa. Sebab kita hanya tahu benda yang kita nampak depan mata kita. Kita tak nampak benda yang akan berlaku di masa akan datang. Sedangkan semuanya itu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembalikan kepada kebijaksanaan Allah Taala. Allah Taala nak buat macam mana? Yang penting kita tetap terus berdoa kepada Allah Taala, kita bertawakal kepada Allah Taala dan teruskan kehidupan mengikut asbab sunnatullah yang Allah Taala dah tetapkan kepada kita. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu dulu untuk pagi ini perkongsian yang ada. Saya rasa bab doa ni saya pernah cerita dulu dekat MJB, lama dah. Tapi kita cerita balik sebab ni adalah satu benda yang hari ini ramai orang lupa. Ramai orang lupa dan tak ambil kisah. Bila dia berada dalam kesusahan, dia yang difikirkan angkat bendera putih saja. Bila kita sebut doa lah, sikit-sikit doa. Mana jangan, tu melibatkan akidah kita. Kita kena ingat, nilai doa bagi si seorang Islam tu adalah sangat tinggi. Nilai doa bagi sisi seseorang yang sangat beriman itu nilainya sangat
sangat tinggi. Kalau kita tahu nilai doa tu macam mana, maka nescaya kita tidak akan cakap benda-benda macam itu. Wallahu a'lam bisawab. Ini bukan marah, nasihat. Bukan nasihat. Baik. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu dulu. Maknanya daripada satu bab lain nak sebutlah juga. Maknanya kalau orang minta bantuan kita lah, kau doa je lah, jangan minta bantuan. Bukanlah maknanya macam tu. Maknanya ada give and take lah. Maknanya berdoa pun tetap berdoa. Bila ada orang yang susah pun kita bantu, dan kita pun bergerak ikut asbab sunnatullah. Mintalah tolong pada manusia dengan mengharapkan sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar tu dulu. Terima kasih kepada semua yang sama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada Fadil Ustaz Aiman. Saya sebut nama dia sebab muka dia saja saya nampak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabak ini daripada kita, dan mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita yang masih lagi hidup, dan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fakhrul Razi Abu Bakar. Terima kasih kepada semua yang sama-sama menyertai program Budaya Al-Quran secara live. InsyaAllah kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang pada waktu dan masa yang sama insyaAllah. Jadi terima kasih semua. Kita tutup insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tuan Guru Syekh Albir. Ustaz Aiman.